Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita berpindah ke muka surat 244 dalam kitab saya, yaitu pembacaan kitab Sahih Bukhari, muka surat 244. Bab idza jama'a summa 'ada wa man dara 'ala nafs nisa'ihi min huslin wahid. Bab apabila seorang menjima istrinya kemudian mengulangi ia, dan barang siapa menjima akan istri-istrinya dengan sekali mandi sahaja. Bab idza jama'a summa 'ada wa man dara 'ala nisa'ihi fi ghuslin wahid. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Yahya ibn Sa'id an Syu'bah an Ibrahim bin Muhammad bin Muntasir an abihi qala Zakartuhu li Aisyah wa qalat yarhamullahu Aba Abdurrahman kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatufu ala nisa'ihi thumma yusbihu muhriman yandahu tiban. Maksudnya, bab seorang menjima istrinya kemudian mengulangi ia, dan barang siapa menjima akan istri-istrinya dengan sekali mandi saja. Itu ada dua bab. Orang yang punya seorang istri lalu dijimanya banyak kali tanpa mandi, ataupun orang yang punya istri yang ramai jimakan istri-istrinya itu tak melainkan dengan mandi sekali saja. Baik. Kita masih lagi bicarakan bab kita berus, iaitu bab mandi. Maksudnya, kata telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar, kata telah menyampaikan kepada kami anak Abu Abdi dan Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Ibrahim bin Muhammad al-Muntasir dari bapanya, katanya, aku telah menyebut akan dia, iaitu perkataan Ibnu Umar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka berkatalah ia, iaitu Aisyah, Allah Ta'ala mencuci rahmat ke atas Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Umar. Suatu aku memakai bauan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lalu baginda mengiringi atau menjima istri-istrinya. Kemudian berpagi-pagi hari baginda memakai pakaian ihram dan merenjis ia akan bauannya. Baik. Di sini kaum muslimin dan muslimat kalian, ada beberapa permasalahan fiqhiyah dan kepahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Muhammad bin Muntasir diambil hadis ini daripada ayah dia, bahawa ayah dia kata pernah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dikenali dengan nama dia Abu Abdurrahman, gelaran dia wapannya Abu Abdurrahman, nama dia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Bahawasanya Abdullah ibn Umar ni dia dengar, dia bercerita bahawa Aisyah telah mengkhabarkan kepada dia satu cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam
iaitu berkait dengan masalah jima'. Maka Abdullah pun ceritalah kepada ayah Muntasir ini. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Ta'ala memuliakan atau merahmati Abu Abdurrahman, yakni Abdullah ibn Umar. Baik. Sesungguhnya kata Aisyah, aku telah berminyak wangi pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW yatufu ala nisa'i. Kemudian dia melakukan hubungan dengan isterinya dengan bergila-gila. Summa yusbihu muhriman. Kemudian pagi-pagi kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu baginda pun mandi dan dalam keadaan dia berihram. Selepas tu baginda pakai ihram. Faham itu. Kemudian Rasulullah SAW telah pakai ihram, setelah ambil minyak wangi, gejis kepada kain ihramnya, sedangkan baginda dalam keadaan memakai ihram. Di sini ada banyak permasalahan. Baik. Okey, itu kefahaman hadis. Jadi kaum muslimin Ibnu Hajar Al-Asqalani membicarakan tentang hadis ini. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu hukum berkenaan dengan mandi setelah mana menjima' akan isteri untuk beberapa kali, ataupun orang yang mempunyai isteri yang ramai, dia menggila-gilakan satu malam dengan isterinya, apa hukum mandi tersebut? Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, pendapat jumhur ulama, dia cuma mustahab, iaitu sunat saja. Misalnya jima' isteri ni tak payahlah mandi. Betul nak jima' yang lain pula tak payahlah mandi, tidak jadi wajib. Yang wajibnya mandi sekali sahaja. Baik. Di dalam masalah ini, jumhur ulama berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang kata hukum tidak wajibnya hukum disunat. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, bahawa Abu Rafi', seorang sahabat Nabi SAW, pada satu hari, hadis ini daripada Abu Rafi', bahawa sini pada satu hari Rasulullah SAW menggilirkan isteri-isteri baginda dan mandi di tempat isteri yang ini dan isteri yang itu. Ini Rasulullah SAW mandi, lalu kaum muslimin dan muslimat kalian, dia berjima' dengan isteri ini, mandi. Lepas tu jima' pula dengan isteri lain pun mandi. Itu dia. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasa'i daripada Abi Rafi'. Aku bertanya, kata Abu Rafi', wahai Rasulullah, mengapa tidak kau jadikan satu kali mandi saja? Gila dulu, baru mandi sekali. Kenapa? Satu ni mandi, lepas tu mandi. Sebab apa? Beliau menjawab, itu lebih bersih, lebih bagus dan lebih suci. Itu bukan nak mandikan wajib. Itu lebih bersih, lebih bagus dan lebih suci. Ini satu dalil kaum muslimin dan muslimat kalian, pendapat yang ulama tidak lewat wajib. Sebab berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i daripada Abi Rafi' tadi. Saya ulang semula kaum muslimin dan muslimat kalian, ya apabila Nabi SAW menggilirkan isteri Rasulullah mandi. Jadi Abu Rafi' kata, kenapa ya Rasulullah tidak mandi sekali saja? Ini lebih bersih, lebih bagus dan lebih suci. Itu dalil nak kata sunat tidak wajib. Baik, itu yang pertama. Masalah yang kedua kaum muslimin, kalau dah mandi tidak wajib, adakah mengambil wuduk sahaja apabila seorang itu menjima'kan atau menggilirkan isterinya ataupun menggilirkan tubuh isterinya dan mandi tak wajib, adakah wuduk jadi wajib? Ini masalah yang kedua. Mandi tak wajib dah, hukumnya mustahab, iaitu sunat. Jadi misalnya dijimak pula, lepas tu nak jimak pula, masa sebelum nak jimak yang kedua,
Adakah dia wajib dia berwuduk? Tengoklah dulu, ni terpaksa. Tak wajib. Betul tak betul? Fatwa semua bidang ni. Jangan dia. Jangan ada seorang terperangkap lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam masalah ini ada 3 pandangan ahli ulama. Ada 3 pandangan ahli ulama. So, pandangan Abu Yusuf, iaitu anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tidak wajib dan tidak sunat. Wujud pun tak wajib, wujud pun tidak wajib, dan wujud pun tidak sunat. Jadi kaum muslimin dah. Bagi siapa nak menggila-gila, tak payah. Wujud pun tidak wajib dan juga tidak sunat. Tetapi bagi pendapat jumhur ulama, apabila seorang itu untuk menggila-gilakan isterinya, atau dia berulang kali untuk melakukan hubungan isterinya, iaitu dalil dia ialah sunat saja hukumnya. Sunat berwuduk. Tetapi kaum muslimin dan muslimat Ibnu Habib Al-Maliki, ini satu ulama kaum muslimin dan muslimat yang berpegang kepada mazhab Al-Zahiriyah, Ali Zahir. Ali tempat kita ni terkenal dengan 4 mazhab dia. Kalau kita baca pula bagian buku fiqh ni, kalau nak bicarakan fiqh ni kaum muslimin, mazhab dari 10 pandangan para ulama. Tapi yang terkenal ni 4. Ibnu Habib kaum muslimin Al-Maliki dan mazhab Ali Zahir mengatakan adalah untuk barang siapa yang menggilirkan isterinya ataupun dia nak ulang acak kali buat isteri dia, wujud adalah wajib. Wujud adalah wajib. Mereka berdasarkan kepada satu hadis kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu hadis daripada Abu Sa'id. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda, falyatawadda bainahuma wudu'an." Waktu kaum muslimin. Apabila salah seorang di antara kamu berjumpa isterinya, kemudian ia ingin mengulanginya, nak dari berwuduk di antara keduanya dengan satu kali. Dia kata, "Dia tawadda bainahuma wudu'an." Nak dari berwuduk, kaum muslimin dan muslimat di antara keduanya dengan satu kali wuduk. Maka atas dasar itu Habib Al-Maliki penampak ada mengatakan bahawa siapa nak ulangi, dia wajib berwuduk. Mandi adalah sunat, ambil wuduk adalah wajib. Kaum muslimin dan muslimat kalian, ada juga disebut dalam riwayat Imam Muslim yang mengatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an." Barang siapa apabila seorang itu mendatangi atas isterinya, kemudian dia hendak mengulanginya, maka nak berwuduk di antara keduanya dengan satu wuduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat kalian, di kalangan alim ulama mentakwilkan naklah diwuduk satu kali wuduk di sini ialah bukan wuduk di salat, tapi wuduk dari sudut bahasa, iaitu membasuh kemaluannya. Membasuh kemaluannya, bukan ambil wuduk seperti salat. Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah ta'ala menolak pendapat itu. Bukan wuduk basuh kemaluan, tapi wuduk di salat. Ibnu Huzaimah meriwayatkan satu hadis daripada Abu Yainah bin Hashim, maka ada dia dapat falyatawadda wudu'ahu lis-salat. Hati hendaklah dia berwuduk seperti wuduk untuk mendirikan salat. Ini kuatnya alizah kaum muslimin dan muslimat. Tetapi ar-rajih dalam masalah ini ialah kaum muslimin dan muslimat, dia ialah sunat saja berwuduk. Apa masa pun nak mengilir atau mengulangi, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawa Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yujami'u summa ya'udu wa la yatawadda. Jadi ada Nabi SAW melakukan jima, kemudian mengulanginya tanpa berwudu. Maka hadis yang menunjukkan bahawa wudu anda jadi berwudu itu adalah basuh kemaluannya. Tapi yang lebih pas, lebih cantik, bila nak ulangi, maka berwudu itu adalah sunat, bukannya wajib. Wallahu a'lam. Baik. Ada ya? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimah kalian, Rasulullah menggilirkan isterinya pada satu malam, iaitu di satu tempat, nama dia ialah kaum muslimin dan muslimah kan Hudaybiyah. Nabi bertolak untuk mengerjakan haji kaum muslimin dan muslimah kalian, mengerjakan haji pada 26 Zulkaidah. Dan pada Madinah ke Hudaybiyah. Kepada mana? Zulhulaifah, bukan Hudaybiyah. Zulhulaifah. Orang panggil sama sekali kenapa? Baitul Ali. Pada malam itu kaum muslimin dan muslimah kalian, Nabi tidurlah di Baitul Ali. Zaman sekarang ni orang panggil dia Zulhulaifah pada zamannya. Maka baginda sebelum menggilir melakukan hubungan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilumuri oleh Aisyah dengan minyak wangi. Allah, sesitik sikit aja menjadi kaum muslim. Itu buat sunat bagi seorang lelaki atau seorang perempuan, bagi seorang isteri, iaitu melakukan hubungan naklah berwangi-wangian. Itu tak payah nak cerita, nanti tak jadi mengaji. Betul-betul. Nampak mata tu terlihat itu sunat kaum muslimin dan muslimah. Kerana sama ada lelaki atau perempuan sama saja. Baik. Jangan minta isteri dia usuk gigi, dia tak usuk gigi. Tak kena lagu tu. Masing-masing ada masing-masing. Baik. Itu malam cakap. Lepas tu Nabi umurkan minyak wangi ke badan dia. Dan malam itu Nabi menggilirkan isterinya. Dalam satu riwayat, iaitu kaum muslimin, iaitu 9 orang. Sebab Nabi masa musim haji dibawalah ke isteri dia 9 orang. Lepas tu malam tu, besok nak pakai ihram dia. Malam tu Nabi sempat lagi menggilirkan isterinya 9 orang. Baik. Positif pemikiran. Kaum muslimin dan muslimat kan, kena positif pemikiran itu. Kaum muslimin. Nanti kita kemudian dalam pendapat Ibnu Hajar dalam banyak dalam kitab tebal ini kaum muslimin dan muslimat kan. Baik. Jadi cuma ini bercakap tentang masalah bukan masalah hukum. Bukan masalah hukum kaum muslimin dan muslimat kan. Kita yang kadang-kadang dia nak pergi haji stop lah. Bila tak senjata, itu nampak macam takut. Anda nak cerita Islam tu tak ada masalah dalam bab itu. Baik. Okey ya. Maka Nabi SAW ada kita namanya subuh kaum muslimin dan muslimat lah. Lepas tu Nabi pakai ihram dan Nabi rendiskan minyak wangi. Di sini satu dalil nak menunjukkan kalau kita pakai ihram, selagi tidak berniat ihram, boleh lumur minyak wangi. Tapi setelah mana pakai ihram dan berniat ihram, tidak bolehlah lumur minyak wangi. Jadi baik. Ada ya? Cukup. Kita pakai ihram, boleh pakai wangi minyak wangi. Kalau kita sudah pakai ihram, kita nak lumur minyak wangi, tak apa, tapi jangan berniat ihram. Kalau kita dah pakai ihram, kita berniat ihram, lumur minyak wangi tidak boleh. Namanya jangan. Tapi kalau ada pakai ihram tidak berniat ihram tadi, tidak mengapa. Baik. Ada ya? Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, barulah Nabi bertolak kaum muslimin dan muslimat kalian. Dan riwayat tidak disebut pun mana-mana hadis. Tidak disebutkan mana-mana hadis Nabi sembahyang sunat ihram. Itu jadi pelik. Kaum muslimin dan muslimat. Tak disebut mana-mana hadis kaum muslimin dan muslimat kalian. Dan dalam hadis ini, iaitu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pakai ihram, berniat ihram, Nabi tak sembahyang pun sunat ihram. Baik. Dan pada mana sembahyang sunat ihram memang?
Babala pulak dengan cabang haji. Terbaik adil dia. Ada pun dalil kaum muslimin dan muslimah kalian, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singgah di Hudaybiyah, Rasulullah sembahyang sunat di situ ialah sembahyang sempurna Hudaybiyah tu kaum muslimin dan muslimah kalian. Kebanyakan nabi-nabi, kisah mereka kaum muslimin dan orang dulu bila singgah di tempat itu, sebenarnya tempat itu mereka sembahyang sunat. Adapun kaum muslimin dan muslimah kalian, kalau di situ didirikan masjid, maka Nabi sembahyang sunat di situ. Bukan sunat ihram. Understand? Tidak masalah dia kaum muslimin sunat kalian. Cuma pada tempat kita bertemu dari masjid, sunat kemana? Maka di situlah ramai orang sembahyang kaum muslimin dan muslimah kalian. Kerana di Hudaybiyah itu, di Dzulhuleifah itu kaum muslimin muslimah kalian. Bukan sunat ihram, tapi sembahyang sunat di tempat itu. Sembahyang sunat biasa sebenarnya tempat itu, bukan sunat ihram. Dan tidak ada riwayat hadis pun yang mengingatkan sembahyang sunat ihram itu. Itu cara. Tapi kaum muslimin dan muslimah kalian, ramai mengatakan sunat ihram itu mungkin tidak ada dalil dalam masalah itu. Baik. Kalau tak ada dalil, tak boleh ibadat ni kena ada dalil. Baik. Habisnya. Habis. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهم 11. قال قلت لأنس أو كان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. Ini kaum muslimin buat ini memang susah sikit. Nak nyatukan banyak riwayat di sini. Kita tengok kata susah tak susahnya kaum muslimin dan muslimah. Baik. Katanya telah menyampaikan pada kami Muhammad bin Bashar. Katanya telah menyampaikan pada kami Muaz bin Hisham. Katanya telah menyampaikan pada aku oleh bapaku dari Qatadah. Katanya telah menyampaikan pada kami Anas bin Malik. Katanya adalah baginda Nabi SAW mengiringi ia akan isteri-isterinya dalam satu masa di sebelah malam atau siang. Mereka itu seramai 11 orang. Isteri Nabi ini 11 orang. Berkata Qatadah bagi Anas, adakah begini terjaya berjimak kesemuanya? Ialah anak Qatadah dah hafal itu. Baik. Anas berkata, kami semua telah menyampaikan hal yang demikian, bahawa semuanya baginda telah dikurniakan tenaga batin sama dengan 30 orang lelaki. Itu Nabi dah Tuhan berikan dia. Dia tak berikan kita. Nanti cerita panjang. Allah Akbar. Sa'id berkata dari Qatadah bahawasanya anak menyampaikan pada mereka itu 9 orang, isterinya sahaja. Tengok, kan kata 11 orang. Ini pula kata 9 orang. Kita tengok bagaimana kaum muslimin dan muslimah para ulama menjamakkan perkara demikian. Baik. Kaum muslimin dan muslimah kalian, okey. Yang pertama, Anas bin Malik katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i bis sa'ati wahidah min al-laili wal nahari wa hum 11. Bahwasanya daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi akan perempuan isteri-isterinya bis sa'ah dalam satu masa. Ingat kalau ngaji bahasa Arab. Kalau ngaji bahasa Arab ni, pisah ni 1 jam. 1 jam kaum muslimin dan muslimat kan 11 orang isteri. Di sini ingat, bukan 1 saat ni 1 jam.
Satu saat ni adalah satu waktu-waktu yang tertentu maksudnya. Itu kata ulama hadis mensyaratkan hadis. Baik. Ini adalah satu jam saya boleh ustaz. Betul-betul. Aku seorang 20 minit je. Betul-betul. Yang kata gitu. Ada. Ini orang di masyarakat memang sedap tak? Tapi pisah di sini ialah satu masa tertentu. Maksudnya. Iaitu dari pisa'atin wahidah minal laili wa nahar. Iaitu daripada siang dan malam. Dalam riwayat ini kaum muslimin dan muslimat siang dan malam. Dan sebelah orang tu siang dan malam. Sudah bagaimana pula siang dan malam? Maka di kalangan ulama-ulama hadis terbagi kepada dua pendapat. Mereka mengatakan tiga pendapat. Mengurangkan al-minal laili wa nahar, iaitu kaum muslimin daripada hujung malam hinggalah awal siang. Bermaksud dekat waktu subuh. Jadi kaum muslimin mereka kata minal laili wa nahar, di sebagian malam dan siang, bermaksud malam lepas itu dekat dengan subuh satu. Dan ada pula mereka mengatakan di awal malam, di akhir, maksudnya di akhir siang, memula waktu isyak dah, lepas itu dekat subuh sekarang, dia sama dekat subuh. Itu ada pendapat. Tetapi as-sahihnya dalam hadis kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu iaitu satu malam itulah. Yang ada. Baik. Maka ketika itu isteri Nabi ini kaum muslimin dan muslimat 11 orang. Ini tidak tertakluk dalam bab haji. Dalam bab haji jadi 9 orang. Ini cerita bab mandi jadi di kaum muslimin yang isteri Nabi itu ada 11 orang. Baik, kita baca dulu lagi. Qala kuntu li Anas, kuntu qada, kuntu li Anas. Awakana yujib. Adakah Nabi layak semua kepada itu? Qala kunna natahaddas annahu u'tiya quwwatan 30. Bahawa sesungguhnya kami pernah bercerita bahawa Nabi SAW diberikan kekuatan tenaga batin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 30 orang lelaki. Itu bahawa semua diberi pada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Baik. Okey ya. Okey. Tapi dia apa negatif? Nabi kuat suku dan batin ni. Walaupun Nabi dia kekuatan macam tu tenaga batin kaum 30, tapi semua halal. Itu yang positifnya. Walaupun Nabi beri kekuatan 30, tapi Nabi semuanya ambil jalan yang halal. Ini Tuhan beri satu, berapa lagi cara orang Arab. Betul? Kita faham dari kita kan? Alhamdulillah Tuhan kita beri satu kaum beri kita. Alhamdulillah. Ada orang Tuhan beri satu, tapi cari juga orang Arab. Kalau Tuhan beri 30, pada dia apa? Kita tahulah kaum muslim. Ini semua pula tak ada jawapan. Tapi ini kita di atas dunia. Sampai besok di akhirat kamu dengar satu hadis lain pula. Hadis riwayat Imam Nasai daripada Sahih Al-Aqam. Inna rajula min ahli jannah la yuqa quwwatan mi'atan min al-aqli wasyurbi wal jima' wasyahwah. Baik. Sesungguhnya seorang lelaki penghuni surga diberikan kekuatan setara dengan 100 laki-laki dalam hal makan, minum, jima' dan syahwat. Tapi di surga nak dapat kekuatan 100 laki ni, dia masuk surga dulu. Di dunia tak ada. Sebab surga tu halal lah jaga kaum muslimin dan muslimat. Okey. Sekarang kita bicara di sudut sejarah sikit kaum muslimin dan muslimat. Wa qala Sa'id al-Qatadah inna Anasan haddatsahu. Kata Sa'id daripada Qatadah bahawa Anas pula menceritakan pada kami, iaitu isteri Nabi itu ada 9 orang. Tadi Anas kata ada 11 dah. Dia cerita daripada Qatadah. Dia daripada Sa'id pula riwayat daripada Qatadah ada 9. Inilah kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu kena cari kitab yang lain. Kalau kita lihat dalam bab ini kaum muslimin dan muslimat, Ibnu Hibban seorang ulama alim mempermikan adik ini kaum muslimin dan muslimat dan
iaitu di masa Nabi masih hidup sampai ke Madinah, isteri Nabi ni ada 11. Tetapi setelah mana Nabi wafat, isteri Nabi tinggal lebih 9. Maka cantik Ibn Hibban mengkompromikan bahawa hadis itu tidak boleh ditolak. Kaum muslimin dan muslimat kan. Sebab kadang-kadang bila orang tak dari Nabi, gua ada sekejap kata sebab dia 9. Jauh Ibn Hibban mengkompromikan hadis itu. Kaum muslimin dan muslimat kan. Ya, isteri Nabi 5 ada 9. Jadi, tetapi setelah mana kaum Nabi wafat yang 3, isteri Nabi ada 11. Kaum muslimin dan muslimat kan. Tapi bila Nabi wafat yang 3 adalah 9. Sebab Ibn Hibban mengatakan kaum muslimin dan muslimat kan. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, maka bersama isteri yang dibawa adalah Saudah. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kelas baginda mendirikan rumah tangga dengan Aisyah di Madinah. Berapa dah? 2 kan? 2. Lalu kaum muslimin dan muslimat kelas baginda menikah dengan Ummi Salamah. 3. Lepas tu Nabi menikah dengan Hafsah, anak Presiden Umar. Berapa dah? 4. Dan Nabi juga menikah dengan Zainab binti Huzaimah. 5. Dan pada tahun ketiga hijrah baik. Lantas lepas tahun keempat hijrah, Nabi pula bernikah dengan Zainab binti Jahsy. Masih isteri Nabi ada 2 Zainab. Berapa dah? 6. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menikahinya Juwairiyah pada tahun yang ke-6 hijrah. Dah berapa dah? 7. Lepas tu Sofia. Dah 8. Lepas tu Ummul Habibah 9. Lepas tu Maimunah. Kaum muslimin dan muslimat pula iaitu 10. Lepas tu kaum muslimin Bilal itu lupa. Bilang saya hilang punca lah. Rasa sebelah 10. Aisyah. Baik. Nombor sekali Saudah. Lepas tu Aisyah. Lepas tu Ummi Salamah. Lepas tu Hafsah. Lepas tu Zainab binti Huzaimah. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat dia menikah pula Zainab binti Jahsy. Lepas tu menikah pula dengan Ummul Habibah. Lepas tu pula menikah dengan Sofia. Lepas tu menikah pula dengan Maimunah. Bawa 10 dah? Juwairiyah 10. Nikah pula dengan Maria Al-Qadisiyah. Dia sebelah lah. Kaum muslimin dan muslimat. Ada yang tinggal tu? Apa dia? Isteri dia. Khadijah. Khadijah. Oh, Khadijah. Ini yang masa Nabi masih hidup dah. Kalau dia jadi 12. Dia cerai mati kan. Ingat benar. Jadi kaum muslimin dan muslimat kan, semua sekali itu okey. Di dalam kali itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mandi satu kali mandi saja. Itu dalam hadis ini nak menunjukkan dalam termasuk hukum dia sunat kalau kita mandi ada mengulanginya ataupun ujung pun adalah sunat dalam bab. Baik. Diriwayatkan dalam Imam Muslim. Dia nak bersih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat pada pandang orang tadi. Nabi beri kekuatan semacam itu. Riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Sulaiman diberikan kekuatan 100 orang. 100 kali Nabi Sulaiman. Pada satu ketika Nabi Sulaiman kaum muslim dia berkata, malam ini akan kudatangi isteri aku yang 1 orang ini. Maka kata Nabi Sulaiman bahawa semoga aku pada malam ini menjadi mujahidun fi sabilillah. Itu kata ulama bila seorang tu nak bukan hubungan untuk moga-moga anak itu dilahirkan biar jadi mujahidun fi sabilillah. Ada niat macam tu. Baik. Tak ada niat no. Tak sempat nak niat betul. Tapi kita niat ya Allah, dia dah beri pada aku pada malam ini
mujahiduna fi sabilillah. Betul. Ini tak sempat ni. Dah tak boleh beranak ni kan. Baik. Tapi nak terang kaum muslimin dan muslimat kan. Ada nampak masalah ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya dalam kitab al-Ghusl ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mandi satu kalimat, mandi saja. Baik. Baik. Yang seterusnya itu bab ghuslil madhi wal wudu' minhu. Bab berkita tentang kaum muslim mencuci air madi dan berwuduk kerannya dan tidak perlu mandi. Kerana waktu Islam sudah masuk kan, bicara hukum ya, insyaAllah kita sama. Ini ada soalan orang begini. Baik. Soalan, tak pula dia boleh dengan kertas pun terima lah. Adakah putus sah apabila seseorang sembahyang di atas kursi sedangkan dia duduk di tengah-tengah saf? Allah. Bentuknya ni saja kemudian dia. Sudah jawab. Allah tak bagus ni betul. Kita buat mandi wajib terdesak pula kan. Baik kaum muslimin dan muslimat. Dia dalam permasalahan ini ialah untuk sah ni ada satu hadis Nabi muncul kesah ni ialah la tusalli baina sawali, kata Nabi. Jangan kamu sembahyang di antara tiang. Maksudnya jangan kamu sembahyang di antara tiang. Maksudnya ini tiang dan lepas kita bisnak ini untuk sama. Ya, itu sampai kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sembahyang atas kursi ni kawan. Asalkan ada orang duduk maka dia tak putus sama. Tapi kalau misalnya kursi tak ada orang duduk, kursi di tengah ni. Betul. Maka itu putus sama. Lepas tapi selagi mana kaum muslimin dia duduk, kaum muslimin dan muslimat kan, ada kursi dengan tempat dia duduk untuk orang solat, ganti daripada sembahyang duduk dia, kaum muslimin dan muslimat itu tidak membutuhkan sah. Tetapi wal afdal, lebih baik dia duduk di hujung sah. Itu wal afdal. Sebab baik. Nanti dia boleh. Ini dah mudah. Amin hai. Tapi kaum muslimin dan muslimat dan satu masalah yang lain. Cuma saya katakan iaitu bahawa sini selagi mana ada orang hidup ini tidak putus sah. Dan kaum muslimin dan muslimat ialah yang kedua ni berakhdar putus sah. Tetapi timbul satu masalah. Orang nak duduk tengah-tengah sah ni dia nak keluar. Yang duduk atas kursi pula nak awak. Itu dia nak kalau kalau semua. Kadang-kadang orang nak awak boleh bawa dulu. Itu saya nak cerita sikit lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berlainan sikit, tidak mengapa. Ibnu Umar ni kaum muslimin dia tak suruh bidak hormat dulu. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila telah keluar daripada rumah baginda, bila pun bangun untuk iqamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istawu wa tarasu, rapat kasah dan nurul kasah. Lalu Nabi SAW dia pusing sesat. Kata Nu'man bin Bashir dan Sahih Bukhari kemusinan simaklah Nabi mengatur sah kami ini seperti menyusun anak-anak bapa ini. Sayyidina Umar pula kaum muslimin masih dalam berikut ini dia naik dulu. Ikau wa taras rapat kasah dan nurul kasah. Bila sah dan nurul baru suruh bila komat. Memang
terdapat kaum muslimin dan muslimat kalian. Tengok ya, dua benda sedang cerita. Terdapat orang kaum muslimin dan muslimat kalian yang mana Umar dia atur sah, tiba-tiba sah dia tak dapat satu. Sina Umar ambil, pukul kan. Sina Umar pukul orang yang tak dapat kesal. Ini bayangkanlah. Tu bila ada komat, dia popek. Betul ni? Kalau ada Sina Umar, bukan pukul, dia bangun saja. Ada kalau dia dengar. Ada sebab meraihkan kaum muslimin dan muslimat kan. Tapi memang dalam Nabi terdapat banyak perkara. Orang semua sah pertama. Dan orang semua belakang imam. Orang semua berdekatan di imam. Semua lupa libat di lainnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat kan. Cuma saya kata, dalam permasalahan ini tidak putus sah. Wal afdal putus sah. Tetapi kaum muslimin dan muslimat, kalau orang yang kakak malah kita masak dan lewat kaum muslimin, tidak mengapa dia duduk di tengah. Dia kena masak, tidak mengaku dalam bab itu. Lebar itu. Itu susah. Kalau masalah kebiasaan susah. Jadi makin lebar. Susah kadang-kadang duduk termasak. Nak pergi punya besar pula kamu ni. Berdolak balik begitu. Dia duduk dia bagi makan dia. Itu tidaklah memutuskan. Yang penting tidak memutuskan sah. Cuma nak bergaduh tidak afdal. Kalau buat bergaduh mudah sangat kamu sini. Sebab kalau kita dengan kaum muslimin dan muslimat, Nabi dia kata. Nabi kata istawat Rasul, apa kesan kalau kesan. Apa Nabi kata? Tengok, ini tidak adanya. Al-ka'bu bil-ka'b, al-kadhibu bil-kadhib, wa fi riwayat al-ukhra as-saqu bis-saq. Nabi kata tumit nak berada dengan tumit, bahu nak berada dengan bahu, rapat kata. Dari riwayat ini as-saqu bis-saq, yakni letih dengan letih. Macam tu lah. Tumit jangan tumit. Cuba lakukan sekali. Yang depan kita timur depan. Boleh tak? Memang tumit jangan tumit. Dua sini, mau nampak. Sama ni. Tumit jangan tumit. Banyak gelap. Tumit jangan tumit. Tumit jangan tumit. Ini masa kita nak menjadikan sah. Kalau masa rokok, saya tu jangan tumit tak. Ini masa kita nak menjadikan sah saja. Muslim-muslimat kan. Masa rokok, masa rokok, masa kaya awal, tak perlu tumit, seksa lah. Ini masa yang tidak ambil fikir tu. Tapi kalau kata Nabi, la tatruku furujati syaitan. Jangan kamu tinggal furujati syaitan. Lenas. Bukan dia nampak dengan pisau tu. Rendah. Rendah. La tatruku furujati syaitan. Jangan kamu tinggal ruang-ruang syaitan. Bermaksud, kalau kita kamu sini yang berenang tak, syaitan bertanya gitu. Kalau main buat afdal, tidak afdal. Jadi, tidak afdal. Amun, semayang menghantar kursi di tengah sah tidak afdal. Yang pun tak dapat sah, tak afdal. Kalau nak main badak pun dia. Kamu sini. Jadi, kamu sini untuk mengelakkan keadaan begini, berebut dadak awal. Berebut dasar pertama, insya-Allah tak timbul benda semacam ini. Wallahu a'lam. Ada lagi perbincangan? InsyaAllah nanti kita sambung ke poin yang lain. Soal hadis. Baik. Yang Aizatah apa? Yang minggu ni adalah baik kaum muslimin dan muslimat. Ia jemaah adik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang sunat tawaf, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi minum air zam-zam. Lepas tu Rasulullah minum dalam keadaan sambil berdiri. Dan begitu juga berdoa ketika itu. Ya, hal itu sahih. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian, adik itu dalam permasalahan ini terdapat
perbincangan di kalangan ulama termasuk Syekh Nasir Al-Albani, termasuklah ulama-ulama hadis lain. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, Siti Ibnu Qayyim dulu nak. Adakah sunat minum air zam-zam ini setelah mana tawaf? Ataupun kaum muslimin dan muslimat dan pada kapan waktunya? Asal minum datang ketika sunat diri. Satu pendapat. Ataupun kaum muslimin dan muslimat kalian tidak boleh berdiri, kena duduk. Pendapat ahli zahir. Ahli zahir sebenarnya kaum muslimin dan muslimat kalian, mereka mengatakan sekaligus sama ada lepas tawaf ataupun berasa minum air zam-zam, asal minum sunat diri. Itu satu pendapat ahli zahir. Ibnu Qayyim dia kata tidak. Tidak kata begitu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini minum berdiri ketika minum air zam-zam itu kerana tidak kamu membolehkan berdiri dulu. Sebab nanti dulu. Sebab ialah kaum muslimin dan muslimat rasa turun. Rasa turun minum air zam-zam kaum muslim dan zam-zam itu. Kerana Rasulullah duduk membuatkan orang yang betul ramai berpusu-pusu kaum muslim muslimat kalian, iaitu menyakiti hati Nabi SAW disebab beri. Sebabnya termasuk Syekh Nasir Al-Albani kata, bagi aku bukan begitu. Bagi aku ialah minum air zam-zam tetap dulu. Kerana berdasarkan kepada satu hadis riwayat Imam Muslim, bahawa siapa yang minum dalam keadaan berdiri, naklah dia memuntahkan. Bahawa siapa minum dalam keadaan berdiri, naklah dia memuntahkan. Kaum muslimin dan muslimat. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apabila ada dua hadis yang berbentuk umum, bahawa siapa minum dalam keadaan berdiri, kaum muslimin naklah memuntahkan. Jadi dalam permasalahan ini kaum muslimin dan muslimat dia ada dua kaedah. Dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah kaum muslimin dan muslimat kalian yang dipakai kerana Nabi minum berdiri ketika itu tidak Nabi minum berdiri ketika itu tidak bisa minum berdiri. Macam kita kadang-kadang kaum muslim muslimat kalian kalau nak duduk, duduk. Kadang-kadang kena minum berdiri. Kaum muslimin dan muslimat kalian bermasuk dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Yang kedua, kaedah ini kaedah hadis. Ini kaedah hadis ulama. Kalau ada hadis larangan dan sudut perbuatan, larangan dan sudut perkataan, ini kaedah wajib yang kaum muslimin semua. Jangan perbuatan Nabi. Bila bertemu perbuatan dengan larangan, baik perbuatan Nabi, dia tidak boleh. Tidak. Larangan Nabi adalah bahawa siapa minum berdiri tidak akan memuntahkan. Bila bertemu ada perbuatan dengan larangan, semua ulama ada kata kena ambil ada perkataan. Maksud saya, perkataan qala Nabi, perbuatan Nabi. Bila bertemu perbuatan dan larangan yang nampak bercanggah, kita kena dulu ada berbentuk larang perkataan. Jadi kamu. Dan yang ketiga, tolong sebut hadis yang lain. Adakah setiap Nabi minum zam-zam Nabi berdiri? Ada ketika itu saja. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat dia sedang minum zam-zam berdiri tak? Contoh satu hadis. Adakah satu peristiwa yang saya didapat? Jawapan satu peristiwa saja tidak. Maka kaum muslimin dan muslimat dalam perbincangan memanglah kalau pakai zahir hadis dia kata sunat berdiri. Tapi kalau kita banyak bicara masalah hukum ni kaum muslimat bertemu hadis banyak larangan minum berdiri ini kaum muslimin bagi-bagi lah. Masa belajar dulu kaum muslimat termasuk pendapat Ibnu Qayyim, termasuk Syekh Nasir Al-Albani kata, dia kata bagi pendapat aku jangan berdiri itu berpandu pada keadaan yang kata untuk yang tidak memungkinkan dulu. Memang itu. Wallahu a'lam. Berat tu bahasa peminum dia tidak memuntahkan. Berat ni. Wallahu a'lam. Tapi kalau orang akan cakap soal hadis, kaum muslimin dan muslimat jadi
pulang. Wallahu a'lam. Tapi kekuatan hujah kaum muslimin dan muslimat pulang Ustaz ulama membicarakan sampai itu banyak. Dia kata bukan, itu ada masalah. Wallahu a'lam.